Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya kasihi Encik Tamil Arasu, anak lelaki Subramaniam, selaku pensyarah bagi mata pelajaran EDUP 2072 Falsafah Pendidikan. Kami daripada Kumpulan Pendidikan Islam Kumpulan 2 akan membentangkan tugasan kami yang ketiga, iaitu kerja kursus pembentangan berkumpulan. Kami terdiri daripada 2 orang pembentang. Pembentang yang pertama, saya sendiri, Syahidan bin Hamdan Rus, bersama sahabat saya, Muhammad Haziq bin Mustafa. Tajuk pembentangan kami adalah yang pertama, analisis perkembangan sistem pendidikan di Malaysia, dan yang kedua, mengaitkan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan. Seperti yang kita tahu, perkembangan sistem pendidikan di Malaysia terbahagi kepada 3 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa sebelum merdeka. Fasa yang kedua, fasa selepas merdeka. Dan fasa yang ketiga, fasa semasa merdeka. Sebagai pendahuluan, sistem pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha bersama yang bersistematik yang dilakukan oleh masyarakat bagi menyampaikan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan kepada ahlinya dalam usaha untuk memperkembangkan potensi diri dan masyarakat. Selain itu, sistem pendidikan telah berkembang melalui beberapa fasa, iaitu fasa sebelum kemerdekaan, selepas kemerdekaan dan semasa kemerdekaan. Baiklah, pertama sekali saya akan bentangkan fasa sebelum merdeka. Laporan Cheesman. Laporan ini telah disediakan oleh Mr. H.R. Cheesman, Timbalan Pengarah Pendidikan pada tahun 1946. Tujuannya adalah untuk membuat satu laporan tentang kurikulum sekolah Inggeris dan vernakular. Antara cadangan yang telah diusulkan, yang pertama, pendidikan peringkat rendah, iaitu peringkat asas yang percuma kepada semua bahasa pengantar. Yang kedua, pendidikan peringkat menengah, iaitu sekolah pertengahan dan tinggi yang menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Dan yang ketiga, bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran yang wajib di semua sekolah vernakular. Seterusnya adalah laporan Barnes yang dipengerusikan oleh L.J. Barnes pada tahun 1951. Tujuan laporan Barnes adalah untuk menyelidik dan memperbaiki pendidikan bagi orang Melayu. Antara cadangan yang diusulkan, yang pertama, menumbuhkan sekolah-sekolah dewi bahasa dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Cadangan yang kedua, pengajaran agama menggantikan pengajaran jawi di sekolah. Dan cadangan yang ketiga, sekolah-sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil ditukar secara beransur-ansur kepada sekolah kebangsaan. Laporan Fan Wu. Laporan Fan dan Wu ini dia dipengerusikan oleh 2 orang, iaitu Dr. Fan dan Dr. Wu, pada tahun 1952. Laporan ini bertujuan bagi melayani kehendak masyarakat Cina yang menganggap bahawa laporan Barnes sebagai percubaan menghapuskan bahasa dan budaya orang-orang Cina. Baiklah, cadangan laporan Fan Wu, yang pertama, memajukan sistem sekolah kebangsaan dengan pengenalan unsur dewi bahasa kepada sekolah-sekolah vernakular. Yang kedua, mengadakan 3 bahasa kepada 3 sekolah vernakular melalui bahasa kebangsaan. Dan yang ketiga, mengekalkan sekolah aliran jenis kebangsaan, iaitu Inggeris yang sedia ada.
Kita lihat ordinan pelajaran pada tahun 1952. Tujuannya adalah untuk mengkaji cadangan-cadangan laporan Barnes dan laporan Van Wu serta mencari satu kompromi atau jalan tengah yang baik. Antara cadangannya, sistem pendidikan sekolah kebangsaan dilaksanakan melalui pengenalan bahasa Inggeris secara beransur-ansur di sekolah-sekolah Melayu. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga mula dikuatkuasakan di sekolah-sekolah Cina dan Tamil. Sekolah jenis kebangsaan, yakni sekolah Inggeris, dikekalkan. Pendidikan agama dilakukan di waktu persekolahan untuk murid yang beragama Islam. Sekolah vokasional turut diperkembangkan. Dan yang terakhir adalah laporan Razak pada tahun 1956. Tujuan laporan ini adalah untuk menyemak dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu dan bina satu sistem pendidikan kebangsaan. Tujuan yang kedua adalah kaji semula struktur pendidikan negara. Baiklah, cadangan laporannya. Yang pertama, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat persekolahan. Dan yang kedua, satu jenis kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama, berpusat dan bercorak kebangsaan. Seterusnya, saya akan bentangkan pula fasa yang kedua, iaitu fasa selepas merdeka. Selepas merdeka, dasar pendidikan di Malaysia mula digubal pada peringkat pusat oleh Kabinet Kerajaan melalui kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam usaha mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan serta pelaksanaan pendidikan negara yang berasaskan kepada Penyata Razak 1956. Penubuhan jawatankuasa bertujuan bagi mengkaji Penyata Razak dan Ordinan Pelajaran 1957 bagi diguna pakai dalam sistem pendidikan kebangsaan. Berikut merupakan Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957. Pertama, pengakuan matlamat akhir bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Kedua, mewujudkan sistem pendidikan yang sama kepada semua. Yang ketiga, kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia. Yang keempat, menyediakan kemudahan pelajaran yang mencukupi. Yang kelima, mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan. Yang keenam, penekanan usaha kepada pendidikan vokasional dan teknik bagi memenuhi tenaga mahir di negara Malaysia. Yang ketujuh, penekanan kepada mata pelajaran Islam dan moral di semua peringkat sekolah sebagai teras memenuhi kerohanian rakyat. Yang kelapan, melahirkan perpaduan antara kaum sebagai satu rumpun bahasa di Tanah Melayu. Dan yang terakhir, pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan yang sistematik. Baiklah, kita lihat laporan Rahman Talib 1960. Antara laporannya, pendidikan percuma kepada semua kanak-kanak bermula tahun 1962. Yang kedua, semua peperiksaan menggunakan bahasa rasmi sahaja. Yang ketiga, guru-guru akan diberikan imbuhan sebaik sahaja sekolah mereka dinaik taraf kepada sekolah kebangsaan. Yang keempat, memberi tumpuan kepada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Yang kelima, semua sekolah rendah bantuan akan dinaik taraf kepada sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Dan yang terakhir, fokus diberi kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang tinggi. Akta Pendidikan 1961. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah. Pengambilan peperiksaan awam bagi semua pelajar. Seterusnya, laporan Aminuddin Baki 1964. Antara laporannya,
pelajaran sekolah rendah selama 3 tahun dan selepas itu pelajaran sekolah rendah perlu disediakan sejajar dengan dasar kerajaan untuk meningkatkan umur berhenti sekolah kepada 15 tahun. Yang kedua, menyediakan pelbagai jawatan untuk pelajar menjawat jawatan yang sesuai setelah menamatkan tempoh pengajian mereka. Yang ketiga, menyediakan pelbagai jenis peluang pekerjaan kepada mereka. Dan yang terakhir, mewujudkan pelbagai jenis kursus agar dapat melahirkan tenaga manusia yang berkemahiran serta yang berkualiti. Ordinan Pelajaran 1967. Penetapan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Semua mata pelajaran di sekolah SRJK menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar kecuali bahasa Inggeris dan bahasa ibunda. SRJK ditukar kepada SRK mulai tahun 1975. SMJK ditukar kepada SMK mulai tahun 1982. Seterusnya, laporan Hussein On. Di mana laporan ini telah diketuai oleh Hussein On pada tahun 1971. Tujuan laporan tersebut adalah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak yang berada dalam lingkungan persekolahan. Antara cadangan dalam laporan tersebut, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa pengantar namun kedudukan bahasa Inggeris masih dipelihara. Cadangan yang kedua, masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk memperoleh pencapaian yang baik. Dan yang terakhir adalah laporan Kabinet tahun 1979. Antara laporannya, kurikulum perlu digubal dan disusun semula agar pelajar lemah dapat menguasai kemahiran asas, manakala pelajar yang bijak dapat meningkatkan lagi tahap pencapaian mereka. Yang kedua, mengkaji semula untuk menentukan cara penyediaan dan jenis perkhidmatan guru. Yang ketiga, mengekalkan kenaikan darjah secara automatik. Yang keempat, susun atur bilik darjah perlu dikaji semula bagi memenuhi kehendak piawaian pendekatan PDP pada waktu ini. Kurikulum sekolah rendah perlu dirancang bagi melahirkan pelajar yang mencapai kemahiran dalam 3 bidang asas, iaitu bidang komunikasi, manusia dan alam sekitar, dan yang terakhir, perkembangan diri individu. Seterusnya, fasa yang ketiga, iaitu fasa semasa merdeka. Saya mulakan dengan Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 juga dikenali sebagai Rang Undang-Undang Pendidikan, di mana dia bertujuan bagi memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda agar sejajar dengan aspirasi negara, iaitu untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi. Tujuan yang kedua, bagi menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Peruntukan umum yang disenaraikan adalah semua tahap persekolahan bermula dari prasekolah hingga pendidikan tinggi. Semua kategori sekolah iaitu sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Status bahasa kebangsaan dijadikan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Baiklah, kita lihat dasar pendidikan kebangsaan pada tahun 1999. Okay, apa dia misi Kementerian Pendidikan pada tahun ini? Okay, misinya adalah untuk membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya. Dia juga misinya adalah untuk memenuhi aspirasi negara. Okay, kita lihat apa
matlamat. Matlamatnya adalah untuk melahirkan bangsa Malaysia yang bersifat taat setia dan bersatu padu. Yang kedua, melahirkan warga Malaysia yang berilmu, beriman, berakhlak mulia dan berketerampilan dan sejahtera. Dan yang ketiga, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan pembangunan negara. Pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Kenapa mata pelajaran sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris? Ini adalah bertujuan bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam globalisasi dunia yang kian meningkat. Kesannya, guru mata pelajaran matematik dan sains perlu menguasai kefasihan dalam bahasa Inggeris dari segi penuturan dan penulisan. Kesan yang kedua, buku-buku teks bagi mata pelajaran sains dan matematik tahun 1, tingkatan 1 dan tingkatan 6 disediakan dalam bahasa Inggeris. Pendidikan wajib. Apa yang dimaksudkan dengan pendidikan wajib? Pada tahun 2003, setiap ibu bapa warga negara Malaysia yang anaknya mencapai umur 6 tahun hendaklah mendaftarkan anak tersebut untuk hadir ke sekolah. Sekiranya gagal berbuat demikian, ibu bapa tersebut boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kesan daripada ini, kita lihat implikasinya. Yang pertama, unsur equity peluang pendidikan antara pelbagai kaum dapat direalisasikan. Dan yang kedua, hak asasi kanak-kanak akan terpelihara. Seterusnya, status mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Pada tahun 2005, mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil dijadikan sebagai mata pelajaran elektif sahaja di sekolah-sekolah kebangsaan. Rasionalnya adalah kerana yang pertama, pengurangan bilangan murid-murid di sekolah-sekolah kerajaan. Rasional yang kedua, peningkatan bilangan murid-murid bukan Cina di sekolah-sekolah vernakular Cina. Kesan dan implikasi bilangan guru terlatih dalam perkhususan bahasa Cina dan bahasa Tamil perlu ditambah. Wujudnya sekolah bestari. Sekolah bestari adalah sebagai memenuhi tuntutan di masa akan datang dalam melahirkan pekerja ilmu yang bermaklumat, mahir, berketerampilan dan mempunyai etika yang positif. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kurikulum menggunakan kemudahan teknologi yang terkini. Makanya ia mampu untuk memperkembangkan potensi pelajar dalam pelbagai aspek, melibatkan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dan yang terakhir adalah wujudnya sekolah wawasan. Sekolah wawasan diwujudkan bagi mengeratkan perpaduan kaum di negara Malaysia. Seperti yang kita tahu, di negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Sekolah wawasan ini berkonsepkan 3 aliran iaitu SK, SJKC dan SJKT yang ditempatkan dalam satu kompleks. Setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar masing-masing dan para pelajar digalakkan berkongsi kemudahan seperti kantin, lapangan perhimpunan, gelanggang permainan dan padang sekolah. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya kerana memberi peluang untuk saya membentangkan bagi tajuk kaitan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan.
Melihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang mana pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Kita melihat kepada matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang pertama ialah percaya kepada Tuhan. Seperti mana kita ketahui dalam Malaysia, rakyat Malaysia ini pelbagai kaum dan juga pelbagai agama. Jadi agama masing-masing mempunyai kepercayaan Tuhan masing-masing. Dan yang kedua adalah berilmu pengetahuan. Matlamat FPK ini adalah bertujuan untuk murid-murid atau pelajar mendapat ilmu. Orang cakap mestilah seorang yang berilmu pengetahuan dari segi apa-apa pun dan kemudian berakhlak mulia. Tidak kiralah mana-mana agama ataupun bangsa, semestinya mereka mementingkan akhlak yang baik, seperti nilai-nilai murni yang baik dan juga etika yang baik. Dan yang keempat iaitu memupuk perpaduan. Tidak asing lagi lah di kalangan rakyat Malaysia yang mana yang pelbagai kaum ini, memanglah matlamat FPK ini hendak menyatu padukan antara pelajar yang mana lagi-lagi pelajar yang jenis orang cakap sekolah kebangsaan yang mana bercampur antara berlainan agama dan juga bangsa. Jadi kat sini adalah untuk memupuk perpaduan. Dan yang kelima iaitu bertanggungjawab. Kita nak melahirkan seorang murid atau pelajar yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan. Sebagai seorang pelajar, semestinya lah bertanggungjawab untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan kemudian yang terakhir sekali adalah memiliki sahsiah yang seimbang. Memiliki sahsiah yang seimbang ni seperti jasmani, emosi dan juga intelek, dia seimbang, semuanya ada. Dan seterusnya kita melihat beberapa elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang digariskan, iaitu pertama, pendidikan suatu usaha yang berterusan. Jadinya tidaklah kita sampai sekolah rendah habis saja belajar, kita berterusan, kita naik sekolah menengah, ada pula lepas sekolah menengah ada pula STAM dan juga Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, dan kemudian ada universiti dan sehinggalah PhD. Jadi perkara ini mestilah ada satu usaha yang berterusan. Kemudian memperkembangkan potensi individu. Jadi potensi individu itu kita kembangkan lagi, tidaklah menjadi orang cakap duduk pada takat yang lama. Yang ketiga, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu, tidak memilih hanya satu bidang. Kita kalau boleh kita nak semua orang cakap berpotensi. Yang kemudian, insan yang seimbang dan harmonis, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang saya terangkan tadi, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, sama juga rakyat Malaysia yang berketerampilan, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri, dan akhir sekali rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan kepada apa, tidak kiralah sumbangan dalam bekerja. Secara tidak langsung, jika kita bersumbang dari segi pekerjaan, kita sebenarnya telah menyumbang ekonomi negara. Saya pergi kepada perkaitan antara perkembangan pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan. Seperti mana sebelum ni kawan sahabat saya menerangkan analisis berkenaan dengan perkembangan pendidikan Malaysia. Jadi saya mengaitkan, saya berkaitkan antara falsafah pendidikan dengan perkembangan pendidikan di Malaysia. Yang pertama, kita melihat pada laporan Razak tahun 1996 yang mana tujuan dasar ini diwujudkan adalah pelajaran ini bermaksud hendak menyatukan pelajar daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar, iaitu bahasa Melayu lah. Di sini kita dapat menyatukan itu, sudah kita dapat kaitkan bersama dengan matlamat falsafah pendidikan Islam. Dekat sebelah tu berkaitan dengan falsafah pendidikan, ianya bertepatan dengan matlamat FPK, iaitu memupuk perpaduan antara semua kaum di dalam pelajar. Melihat kepada penyata Rahman Talib tahun 1960. Penyata ini bertujuan untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik.
kaitan dia bersama FPK adalah elemen pertama dalam FPK iaitu pendidikan satu usaha berterusan. Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemurnian ilmu pengetahuan dan kemahiran serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir. Tidaklah orang cakap hanya ilmu belajar saja di sekolah semata-mata, tak malah bertenaga mahir serta berakhlak mulia. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. Okey, jadi itu adalah kaitan Mas Penyata Rahman dengan falsafah pendidikan. Kemudian melihat pada laporan Hussein On pada tahun 1971 yang mana laporan ini memberi tumpuan kepada pendidikan asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Kedua, kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan, fokus diberi kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang tinggi. Okey, dalam kaitan dia adalah di dalam hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, unsur intelek memberi tumpuan pada ciri-ciri dan berfikir seperti menguasai kemahiran asas 3M. Seperti tadi, itulah kaitan dia. Menguasai kemahiran dan memperolehi, meningkat dan menyebarkan ilmu. Dapat berfikir secara kritis dan kreatif serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain termasuk kemajuan negara. Okey, jadi kat sini kaitannya adalah sama. Jadi laporan Hussein On pun ada kaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kemudian kita melihat pada dasar pendidikan kebangsaan pada tahun 1999 yang mana dasar ini bertujuan melahirkan bangsa Malaysia yang bersifat taat dan bersatu padu. Melahirkan warga Malaysia yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan pembangunan negara. Okey, tidak payah kita melihat lebih jauh. Kita tengok kepada melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, beriman, berakhlak mulia. Ini sudah bertepatan dan berkaitan dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang mana yang saya sebut tadi ada 6, 7 lebih kurang: berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera. Okey, jadi penerangannya di sebelah tu ialah ianya berkaitan dengan matlamat FPK dan juga elemen FPK yang mana mengharapkan pendidikan di negara kita menekankan aspek berakhlak mulia, berketerampilan serta patuh kepada Tuhan dan sekaligus dapat memberi sumbangan kepada negara. Okey, jadi dasar pendidikan kebangsaan ni berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kemudian kita melihat pada Pelan Indo Pembangunan Pendidikan. Okey, ini semestinya selepas kemerdekaan sudah 2006 yang mana telah melaraskan 6 teras strategik PIPP iaitu membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion keguruan, melonjakkan kecemerlangan. Okey, 6 teras strategi ini pun sudah bertepatan dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang saya sebutkan sebentar tadi pada awalnya. Okey, jadi kat sini penerangan dia, ianya semua berkaitan dengan matlamat FPK yang saya sebutkan tadilah. Dan juga elemen yang ada beberapa elemen yang di dalam FPK yang ada dalam FPK melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okey. Jadi itulah beberapa saya mengambil sedikit perkembangan pendidikan daripada sebelum kemerdekaan, semasa kemerdekaan dan juga selepas kemerdekaan. Jadi sebenarnya perkembangan ini sudah lama berkait dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi memang orang kata perkembangan ini memang untuk menumpukan, untuk mencapai kepada falsafah dan juga matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Tidak peliklah banyak perkaitan antara laporan-laporan semua dan sebagainya, perkembangan pendidikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, di sini ingin saya menyentuh beberapa perkaitan kurikulum yang ada sekarang di Malaysia dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama ialah kesepaduan dan keseimbangan ditekankan dalam sukatan pelajaran dengan mengutamakan unsur penghubung jalinan. Jadi memang pelajaran itu adalah untuk orang cakap menyatu padukan. Program pendidikan ke arah melahirkan insan seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi dan rohani, intelektual berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Ini bertepatan dengan matlamat FPK. Nilai-nilai murni orientasi kurikulum,
menekankan kepada pendidikan teknik dan vocational, maksudnya kita nak melahirkan yang berkemahiran, bukan sahaja belajar hanya di dalam kelas, malah mahir. Kemudian memupuk budaya sains dan teknologi, memupuk budaya keusahawanan dan perniagaan, pengukuhan bahasa Melayu sebagai satu cabang ilmu pengetahuan, meningkatkan pendedahan dan penguasaan bahasa Inggeris, menekankan serta melahirkan insan yang berkeyakinan diri dan berdikari. Okay, jadi kurikulum yang ada sekarang ini pun sudah sangat berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kita melihat pada perkaitan institusi pendidikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kaitannya adalah kemudahan asas di sekolah mencukupi dan sesuai bagi aktiviti berpusatkan murid. Jadi kita sekolah apa? Jadi kita telah menyediakan satu kemudahan asas di sekolah untuk murid selesa belajar bagi mencapai hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Dan kedua, menerapkan nilai murni melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Bukan sahaja belajar, malah kita ada co-kurikulum. Co-kurikulum ini yang mana ada badan unit for persatuan. Yang mana perkara ini juga sebenarnya untuk mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Salah satu contohnya yang kita sangat nampak adalah perpaduan dalam uniform kita buat perkemahan dan sebagainya, dan berbagai aktiviti yang berkaitan dengan co-kurikulum. Dan akhir sekali, iklim, budaya sekolah, budaya ilmu yang sesuai untuk murid. Kita menerapkan kepada murid tentang budaya. Kita orang cakap tidak memilih budaya, tidak memilih siapa akan mengikut kaum apa semua. Kita bersatu padu. Dan kemudian berkaitan guru dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, dekat sini dengan adanya falsafah pendidikan kebangsaan ini, jadi guru ni beriltizam, berusaha mencapai aspirasi falsafah pendidikan. Kerana guru ini adalah memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Dan kemudian menyediakan laksana strategi pengajaran dan pembelajaran baru untuk melahirkan insan yang seimbang. Jadi guru-guru ini sentiasa cakna dengan perkembangan pendidikan. Jadi untuk selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, untuk mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi guru-guru ini sudah bersedia untuk sebagai perkembangan. Okey, yang ketiga, mencipta pelbagai inovasi dalam sistem pendidikan. Jadi guru tidaklah orang cakap mengajar hanya kan menggunakan buku sahaja, malah menginovasikan lagi cara pembelajaran masing-masing supaya murid ini minat dan dapat apa yang ingin guru sampaikan. Kemudian akhir sekali, meningkatkan kecemerlangan diri selari dengan perubahan sistem pendidikan. Itulah beberapa berkaitan antara berkaitan bersama dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu saya kaitkan dengan kurikulum, institusi pendidikan seperti sekolah dan sebagainya. Dan yang akhir sekali, saya mengkaitkan antara guru dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, jadi kesimpulan yang saya dapat simpulkan di sini adalah sistem pendidikan Malaysia semakin pesat. Perkembangan mengikut peredaran masa daripada sebelum kemerdekaan sehinggalah selepas kemerdekaan. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga peka dengan perubahan alam pendidikan dan mengaplikasikan sistem pendidikan yang bersesuaian selaras dengan global, sekaligus mengikut kepada matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Saya rasa itu sahaja pemberitahuan dan penerangan daripada saya berkenaan dengan kaitan perkembangan pendidikan di Malaysia dengan pendidikan falsafah. Semoga apa yang saya terangkan ini dapat memberi manfaat kepada semua warga pendidik dan juga pelajar. Sekian, terima kasih.